Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Masih lagi tidak terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru 2022 pada malam ni bersama dengan saya Faiz Azlan. Terima kasih kerana mengikuti kami di Facebook. Kata cariannya Berita Radio Bervisual Continuous ataupun di YouTube. Cari kami menerusi kata cariannya Bual Konti dan juga saksikan kami sekarang ni secara langsung di saluran berita RTM My Freeview 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Share lah apa yang dekat media sosial tu, apa yang kami hangat akan bincangkan pada malam ni. Saya tidak keseorangan. Bersama dengan saya pada malam ini seperti biasa, kalau saya seorang tak jadi program namanya Bual Konti. Kita bersama dengan dua tetamu di talian pada malam ini. Dr. Ahmad Ibrahim, Presiden Persatuan Pengarah Filem Malaysia FDMM ataupun Abang Mat London, dan juga Encik Irhan Baharudin, penggiat seni bersama dengan kita pada malam ini. Waalaikumsalam. Terima kasih. Encik Irhan Burhanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak bersama dengan Bual Konti pada malam ni. Abang Mat London, ceritanya dah gembar-gembur, lepas tu viral tular mengenai stesen TV yang ambil pelakon yang kena ada follower sampai 1 juta tanpa perbincangan dengan pengarah. Bagaimana dari segi FDM mengatasi isu ni, Abang Mat? Sebenarnya perkara ini ataupun isu ini dah lama terbelenggu. Lebih kurang dalam 3-4 tahun yang lalu. Kami beberapa kali telah mengutarakan hasrat kami, niat kami untuk membetulkan perkara-perkara ini ataupun isu-isu ini untuk dibangunkan bersama, terutamanya dengan pihak TV station dan terutama khususnya TV swasta. Ya. Kita dapati bahawa ini sedikit sebanyak menghindar autoriti daripada seorang pengarah. Sebab biasanya pengarah bila mendapat skrip dia sudah tersedia sedia mengimajinasikan siapakah pelakonnya dan seterusnya apakah wataknya dan berbagai lagi. So kadang-kadang bila kita pengarah dan producer mengemukakan nama-nama senarai dan nama pelakon, mereka ditolak sebab dia bukan adalah favorite kepada ahli jawatan kuasa itu. Tak mungkin daripada TV station jawatan kuasa itu. Inilah menjadikan satu fenomena pada kami. Kami rasa sama ada jawatan kuasa itu ataupun bagi pihak TV station, kita rasa sepatutnya perlu dirundingkan juga watak-watak tersebut. Kenapa? Mereka memberi alasan bahawa dia terlalu famous dekat Instagram dan memang dituntut oleh pihak komersial, pihak advertising agencies. Inilah yang terjadi di mana kita mendengar teguran-teguran, desas-desus yang tidak kepuas hati, bukan saja kepada kita, juga kepada netizen yang lainnya, khususnya pada penonton TV. Mereka mengatakan bahawa orang-orang ini kebanyakan ni tidak begitu kata orang, tidak begitu kesan dalam menjayakan watak dia. Ya, maksudnya ialah penghayatannya dan aspek perwatakannya. Jadi kita lihat ada kekakuan di dalam, kadang-kadang kita lihat kekakuan itu ketara sangat. Tambah pula dia berhadapan dengan orang-orang veteran seperti mak, pakcik, bapa dia dan sebagainya. Nampak dia bagaimana dia tertinggal. Tapi perkara ini telah pun kita utarakan. Kami rasa bukan kita kata famous Instagram tidak boleh berlakon. Kita tidak menafikan. Ada juga yang mempunyai bakat. Ada juga yang mempunyai potensi. Tetapi kebanyakannya tidak. Jadi apa yang kita nak bagi tahu ialah bakat, kebolehan, penghayatan dan segala aspek lakonan bukannya datang daripada Instagram. Bukan sebabkan Instagram tu mereka akan terus berjaya maju, tidak. Mereka ni harus melalui sikit demi sikit untuk menjayakan diri mereka. Seperti juga pelakon-pelakon kita yang lama. Jadi banyak hambatan-hambatan yang saya perlu jelaskan di sini. Pertama ialah dalam segi bakat mereka yang perlu kita asah dan perlu kita didik. Yang kedua, berilah peluang. Mereka harus mencari peluang ini, ya, sikit demi sikit. Bukan terus naik begitu mendadak. Kemudian mereka stesen menentukan inilah artis yang kita nak. Tanpa mengira sama ada dia mempunyai bakat ataupun kebolehan yang kompeten ataupun tidak. Ini menjadikan kami rasa runsing dan risau. Kalau fenomena ini berlarutan, kita akan melihat bahawa kualiti filem kita tidak akan ke mana. Ya, dia tampuk yang lama, dia tampuk di situ, kita menghantar surat kepada pihak tertentu
menyatakan hasrat kami ini, niat kami ini untuk membetulkan, untuk memberi kerjasama dengan pihak TV station. Itu saja. Kualiti lebih penting daripada kuantiti. Kuantiti kalau cerita mengenai followers yang banyak-banyak di Instagram, di media sosial, ramainya followers tetapi belum tentu boleh berlakon, belum tentu boleh menaikkan rating drama tersebut. Dari segi pandangan seorang pengarah Encik Erhan Baharudin mengenai bagaimana mengambil ataupun pemilihan pelakon dengan followers yang ramai, adakah Encik Erhan setuju ataupun perlu mengikut saja apa yang telah diatur oleh stesen TV? Pertama sekali, sebenarnya saya sangat-sangat setuju ketika menjadi seorang penerbit mengambil pengarah lain pun kadang-kadang bercanggah kan. Sebab penerbit dan stesen TV juga ada pengetahuan, ada bidang kreatif juga. Cuma dari segi bakat-bakat baru yang ramai followers, ya kan, kita perlu mengkaji secara teliti, secara terperinci, adakah mereka ini benar boleh dibawa atau diangkat untuk menjadi pelakon masa depan, dibagi peluang atau tidak. Itu je. Sebab kalau tersilap pilih, akhirnya itulah semacam Mamat kata tadi, lakonan tadi tak menjadi interpretasi seorang pengarah tadi tak dapat. Tapi sebenarnya hal ini boleh dibuat bincang bersama pengarah, penerbit dan stesen TV sendiri. Itu pada saya. Itu pendapat Encik Erhan yang menepis reaksi sebenarnya pemilihan tersebut boleh dibawa berbincang dalam masa yang sama. Tidak semestinya campur tangan ataupun reaksi stesen TV itu 100% menentukan pemilihan pelakon. Dalam masa yang sama pihak FDM juga telah bawa bincang isu tersebut, bawa ke peringkat atasan dan memastikan penerbit pengarah boleh memilih sendiri kan Abang Mat kan. Bila dari sudut penggambaran Encik Erhan, SOP itu biasalah ketika PKP, pasca PKP ketat, ada banyak prosedur. Bagaimana dengan waktu sekarang ini? Bagaimana dengan sesi penggambaran? Adakah pihak FDM turun tengok, meninjau apa yang sedang dilakukan oleh setiap babak penggambaran ke macam mana Encik Erhan? Lalu masa saya buat penggambaran memang mereka selalu datang meninjau, menengok dan bertanya. Terutama dari segi SOP, dari segi kebajikan macam tu. Baik Abang Mat, bercerita mengenai penerimaan penonton yang ada pelbagai cita rasa, macam-macam cita rasa mereka. Sebab apa ada yang kata drama tersebut ada yang dilabel, dikecam sebagai sampah. Tetapi dalam masa yang sama kita nak memastikan pengarah ataupun seluruh production tersebut berkualiti daripada atas sampailah ke bawah. Bagaimana FDM nak memastikan filem atau drama yang dihasilkan itu berkualiti? Okey, pertama ialah kita lihat bahawa TV station itu telah menentukan genre-genrenya itu sendiri. Umpama ialah kalau kata RTM tu ada drama percintaan yang ratingnya tinggi, drama-drama swasta juga akan ikut serta dan dandakkan cerita sebegitu. Perjalanan cerita, the journey of the story macam tu, cuma dia nak ubahkan konsep here and there, ubah sedikit pendekatannya, tapi konsepnya adalah sama. Jadi bermakna ceritanya akan menjadi kebersamaan kepada semua TV station. Tidak ada perubahan. Apa yang kita perlu sekarang adalah satu perubahan. Kita tidak berkisar kepada genre cinta. Mesej bukan datang daripada drama cinta, tidak. Mesej datang daripada berbagai sudut, berbagai dimensi, berbagai genre dan medium. Itu yang kita perlu, itu yang kita perlu tahu. Kerana drama itu adalah lontaran sebuah mesej. Mesejnya sama ada mesej, kebanyakan mesej kebaikan. Percintaan pun ada mesej, cerita hantu pun ada mesej, cerita polis pun ada mesej. Semuanya ada positif dan negatif. Justru janganlah kita memberikan tumpuan kepada drama-drama cinta yang harus di-recyclekan konsepnya. Inilah yang kita jadikan filem kita itu disquality. Tidak bermutu sebab filem kita tidak dibangunkan, tidak membangun dengan segala aspek dalam segi aspek lakonan, dalam aspek menentukan watak dan perwatakan,
ada persamaan saja. Kita lihat bagaimana begitu hambar sekali dalam segi dialog, begitu hambar dalam segi penceritaan, berbagai lagi. Jadi sebab itu bila penonton tengok, penonton rasa ini adalah satu pendekatan recycle di mana ada persamaan antara TV lain dengan TV lain dan TV lain. Inilah harus kita bangun dan kita mencari mekanisme yang agar baik agar filem kita ini tidak lagi ada persamaan antara satu sama lain. Carilah jondo-jondo yang lebih membangun, yang lebih berilmu, ya. Itu yang saya nak sebutkan. Sebab drama-drama kita ni tidak menjurus ke arah keilmuan. Pendidikannya ada, mesejnya ada, tapi keilmuannya tidak ada. Jadi kita rasa itu adalah tugasan kita, obligasi kita untuk mengangkat, untuk meletak, untuk melahir, untuk menanam keilmuan itu kepada para penonton. Sebab ilmu itu akan membawa mereka menjadikan sejahtera dan harmoni. Baik, okey. Banyak panjang lebar sudah Abang Mat terangkan mengenai bagaimana nak menghasilkan drama atau filem yang berkualiti, tetapi kita juga sedang menongkak arus. Kita membawa kepada satu zaman yang baru. Semuanya nak disiarkan di dalam platform dalam talian ataupun online. Kejap lagi kita akan bersama dengan anda semua dalam Bual Konti. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, selepas ini Bual Konti kembali lagi. Seperti cahaya hadirmu di duniaku.
Baik, masih lagi dalam Bual Konti bersama dengan saya Faiz Azlan dan tidak keseorangan. Saya bersama dengan dua orang penting. Seorang duduk di kerusi Presiden Persatuan Pengarah Filem Malaysia FDM, Dr. Ahmad Ibrahim ataupun Abang Mat London, dan juga Encik Erhan Baharudin, penggiat seni ataupun pengarah penerbit drama. Sudah semestinya bersama dengan kita pada malam ini cerita mengenai evolusi pengarah dan juga drama dalam dunia tempatan masa kini. Ceritanya kalau dulu orang pergi ke pawagam, orang tengok TV, tetapi sekarang ini sudah menongkak arus penstriman dalam talian ataupun online. Apa reaksi ataupun pendapat Encik Erhan? Semuanya sekarang perlu akur ataupun perlu ikut? Sebagai seorang pengarah atau sebagai seorang penggiat seni, penggiat drama, secara pribadi pada saya ini kita harus akur dan kita harus bersama-sama dengan mereka berkarya untuk media-media sosial. Pada saya macam itu. Sebab itu satu peluang kita tak semestinya berkarya dengan duration yang panjang, ya. Dengan duration ini kecil, duration pendek, terutamanya macam untuk YouTube. So pada saya itu satu peluang dan satu cabaran yang cabaran sebab bersama-sama dengan generasi baru, dengan idea-idea baru, ya, dengan berbagai idenya. Orang lama atau yang seorang pengkarya yang giat sebelum ini harus ambil peluang tersebut. Apatah lagi dalam keadaan drama atau filem yang agak slow kita ini. Okey, baik. Abang Mat, ceritanya mengenai isu padu citra sebelum ni, hangat ceritanya. Yang itu usul baru-baru ini. Bagaimana Abang Mat nak menerangkan mengenai usul padu citra itu? FDM yang menaungi lebih 1,500 ahli. Padu citra ni sebenarnya adalah mengawal selia semua pada ahli kita. Bawa segala segi dari profesionalismenya dan dengan individunya ataupun juga kebajikannya dan lain-lain lagi. Kemudian kita dapat memantaukan berapa banyak pengarah yang sedang bekerja, yang belum bekerja dan yang akan bekerja. Itulah akreditasi. Yang ketiganya, akreditasi ialah melihat the standard pencapaian seseorang pengarah itu. Ya, di situ kita dapat menilaikan akreditasi dan juga kedudukannya. Akreditasi juga kita memberi pencerapan kepada pengarah yang sedang, akan, yang telah. Jadi akreditasi ini banyak maksud, definisi akreditasi ialah bagaimana kita nak skill dan upskill kan sesuatu pengarah itu. Itulah duduk letaknya di mana di atas akreditasi itu. Jadi kalau tidak ada akreditasi, maka kita susah kita nak memantau segala aktiviti pengarah-pengarah kita. Jadi untuk mengawal sedia untuk menjaga kebajikan mereka, untuk menjaga profesionalisme mereka. Kita tak nak orang luar datang bekerja mengambil ruang-ruang kosong ini. Kalau tidak ada akreditasi, orang sebarangan boleh masuk, sesiapa saja boleh masuk, bukan warga negara pun boleh masuk, boleh menjadi seorang pengarah. Inilah yang kita tidak mahu. Inilah kita kena ada satu kawalan yang berhad yang untuk kita memastikan bahawa hanya pengarah yang berwibawa dan kompeten saja akan mengarah, dan itu juga di atas asuhan FDM. Tapi sekarang ni bila tidak ada akreditasi, maka mereka bebas. Ini kita kata memungkinkan memudaratkan industri ini. Itu satu perkara yang penting sebenarnya. Sebab apa? Sangat penting. Betul, sangat penting. Pengarah-pengarah kita ada satu naungan di bawah Persatuan Pengarah Filem Malaysia FDM untuk memantau dan memastikan karya itu berkualiti, bukan setakat sembrono je. Buat cerita, ada duit, boleh berkarya, tetapi dalam masa yang sama sesiapa pun boleh buat cerita. Tetapi bagaimana nak menghasilkan jalan cerita ataupun cerita yang berkualiti itu dan diterima oleh penonton? Encik Erhan, sudah semestinya banyak karya yang dihasilkan, nak memastikan bukan setakat karya itu sampai kepada jiwa penonton, tetapi dalam masa yang sama berkualiti dan terbaik yang dihasilkan. Pandangan Encik Erhan, bagaimana nak memenuhi cita rasa penonton ni? Semuanya rasa yang kanan rasa kanan, yang kiri rasa kiri, yang sedap rasa sedap, yang pahit rasa pahit. Macam mana Encik Erhan? Itulah penonton ni dia punya latar pendidikan seni atau kita rasa seni dia, ya kan, berbeza-beza. Matlamatnya, tujuannya untuk menghasilkan karya tu, apa medium dia, apa yang target
sasaran penonton dia, ya kan. Dari karya tu juga, dari hasil idea atau skrip tadi juga berbeza-beza juga dari pengkarya tadi. Jadi apabila mengatakan macam skrip yang kita hantar, proposal yang kita hantar, ya kan, akhirnya stesen TV juga memilih. Tapi kadang-kadang idea itu sangat bagus dari masa dalam kepala dan masa dalam minda dia, tapi disampaikan kepada skrip atau proposal dia tak berapa cantik umpamanya. Akhirnya idea tadi pun tak dapat disalurkan. Akhirnya karya tadi jadi apa? Tak berapa elok. Jadi itu pun satu masalah juga di dalam pengajian yang kita hadapi sekarang ni. Abang Mat, pengarah-pengarah nampak sebenarnya ada idea-idea sebut untuk menghasilkan drama, filem yang berkualiti, yang terbaik sehingga ke peringkat antarabangsa, tetapi kita masih lagi tak sampai ke level tu. Apa sebenarnya yang FBAM boleh garis panduan kan, ataupun memastikan karya-karya drama atau filem kita ni sebenarnya boleh diterima sehingga ke peringkat antarabangsa, Abang Mat? Peranan peningkatan atau pembangunan filem ini bukanlah di bawah jurisdiction FBM. Peranan ataupun fungsi untuk mengangkat untuk pembangunan industri ialah fungsi finans sebenarnya. Kita sekarang ni kita tidak ada R&D, Research and Development. Research and Development inilah satu punca atau fundamental untuk membangunkan satu perkara ataupun satu produk. Di mana Korea dia bermula 10 tahun yang lalu, tapi kita tidak pernah bermula. Kita tidak pernah membangunkan industri kita, konten industri kita tidak pernah. Kenapa tidak bermula daripada sekarang? It's not too late, kata Inggeris. It's not too late. Tidak terlalu lambat kalau kita bangunkan sekarang. Membangunkan industri kita bukan saja daripada satu pihak. Dia memerlukan kesemua pihak. Kita nak jualkan negara, nak jualkan budaya kita, nak jual wajah kita, nak jual cerita kita. Tetapi kita tidak pernah menghimpunkan segala-galanya di dalam satu tempat, di dalam satu pusat untuk kita mencerita, mentelah, membuat kajian adakah cerita ini dapat diterima oleh masyarakat. Ada cerita ini ada rasa kekitaan, tetapi universal taste. Ya, kita rasa universal, tetapi dibuat oleh di dalam kelompok kita. Budaya kita, wajah kita, adakah kita sebegitu? Itu ini yang kurang ini, sebab itu saya kata R&D, Research and Development ni sangat penting pada apa jua produk-produk yang bakal. Korea umpamanya sekarang mereka memajukan budaya mereka, lagu-lagu muzik mereka, segala-galanya mereka majukan, bukan saja teknologi ya. Kita kalau kita tak tepi teknologi, tapi di mana budaya kita, di mana konten budaya, kandungan budaya kita, konten filem kita tidak ada. Konten filem kita hanya di ruang lingkup di dalam negara. Kita nak satu produk yang universal, yang taste-nya, cita rasa global. Tetapi cerita ni adalah cerita lokal. Ini yang kita perlukan. Ini kita perlu duduk semeja berbincang dengan jatuh-jatuh pasal tertentu yang akan kita latih. R&D, inilah dia penceritaannya. Inilah penceritaannya A, B, C, D. Dan kita lihat bagaimana pencerita ini dapat mengangkat kita untuk dilontar atau dihantar ke luar negara. Sangat penting dalam membangunkan industri filem. Kalau kita nakkan filem kita melangkah ke luar negara, terutamanya Road to Oscar. Road to Oscar tidak ada makna kalau kita tidak mula startkan fundamentalnya. Tapi kita tidak bermula. Sejak 50 tahun kita tidak bermula. Inilah persoalannya. Ada penambahan, Cik Rehan, silakan. Itulah apa yang Abang Mat cakap tu memang sangat menarik, memang sepatutnya. Tapi ada setengah pihak mengatakan matlamat untuk R&D tu untuk meningkatkan kualiti apa semua tu agak sukar sikit. Tidak seperti di Korea yang macam Abang kata tu. Mereka memang agak mudah bekerjasama. Bahkan akhirnya yang dapat menang anugerah atau dicalonkan ke luar negara, kebanyakan mereka berdiri sendiri. Seorang pengarah, penkarya yang berdiri sendiri, mereka lebih kuat untuk berkarya dengan berdiri sendiri, dengan karya sendiri, dengan apa sendiri. Akhirnya mereka sampai dicalonkan ke luar negara. Apa yang setengah pihak katakanlah gitu, maksud saya. Sebagai penutupnya, mungkinlah
daripada pihak FDM bagaimana cabaran dan haluan tersebut untuk mengharungi dan menongkak arus ke arah yang seterusnya bagi tahun 2022 dan mendatang. Kita tanamkan azam, pacarkan azam kita bahawa kita akan menerbit sebuah filem yang kita rasa yang begitu mengagumkan kita, menjadikan satu keunggulan dan meletakkan filem kita di satu timah sana yang sangat tinggi. Justru kita rasa gemilang idea tu sangat penting ya daripada sekarang. Dan saya dapati bahawa ada 1-2 filem kita yang telah berjaya ke luar negara, tapi kata tidak cukup, tidak boleh diterima. Persepsi mereka adalah lebih berbeza, resepsi mereka adalah berbeza. So kita kena buat filem lebih hebat daripada itu. Sebab itu kita R&D itu adalah satu punca, satu center yang boleh kita ambil kira sebagai satu kajian. Daripada kajian itulah, itu terpulang. Sama ada dia nak buat sendiri atau tak buat sendiri, itu terpulang. Ya, ada juga kerajaan kerajaan yang beri, tapi sangat terhad. Kita ni kalau takat 300,000 tu boleh lah. 300,000 tu apa jenis filem kita nak buat. Tapi kalau letak 2 juta kita akan rugi 1 juta, kita kata lebih jangan buat. Sebab apa, tidak ada kajian apa filem kita nak buat, apa genre kita nak buat, apakah kesukaan, apakah audience analysis. Kita tak buat, kita tak tahu. Itulah R&D. Macam di sana dia ambil, dia pick up daripada apa yang mereka hendak, apa yang dituntutkan oleh luar negara. Dia ambil daripada pusat itu dan dijadikan sendiri. Dia menerokai sendiri, dia keluarkan hasilnya sendiri. Makna dia keluarkan modelnya sendiri. Mereka mampu. Kita mampukah itu? Kalau kita tak mampu, kita kena tumpu pada pendidikan ini. Kemudian ada kerangka kajian yang khususnya akan lebih pada kita, insyaAllah. Yang bukan produk untuk semata-mata hiburan, tidak. Yang produk untuk dijual beli. Dalam mesti ada selling point ni, apa mesti ada isiannya. Itu yang selalu memikirkan bahawa filem adalah sebuah produk. Jangan memikirkan filem ni adalah sebuah entertainment sahaja. InsyaAllah kita akan berdaya macam. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Ahmad Ibrahim, Presiden Persatuan Pengarah Filem Malaysia FDM, dan juga Encik Erhan Baharudin, penggiat seni. Suara-suara ini perlu didengari sehingga ke peringkat atasan untuk memastikan kita bukan hanya berjaya di peringkat tempatan sahaja, tetapi kita membawa nama Malaysia ke persada dunia. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Kita masih lagi belum terlambat. Apa sahaja yang bermula daripada hari ini, kita akan melangkah selangkah demi selangkah untuk memastikan karya Malaysia ini tidak hanya berjaya di peringkat tempatan tetapi juga ke luar negara. InsyaAllah satu hari nanti kita akan buktikan Malaysia boleh, kita juga boleh. Okey? Baik, itu saja untuk malam ini. Sudah semestinya setiap pengkarya seni pada malam ini mengikuti kita dan memahami dan mengambil setiap bait-bait apa yang telah dibicarakan oleh Encik Erhan dan juga Abang Mat London. Baik, terima kasih banyak kepada semua yang menonton Bual Konti pada malam ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama. Saya Faiz Azlan mengundur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa lagi.